Okey, transformer ni kita tengok macam mana fungsi kerja dia ataupun cara dia bekerja secara ringkas Okey, kita guna sekarang transformer yang ringkas saja. Yang apa tu yang TMB guna ataupun syarikat-syarikat penjana kuasa yang lain, swasta ke ataupun yang kerajaan ke ataupun yang separuh kerajaan ke, dia menggunakan transformer yang complicated. Kalau you tengok dekat pencawang-pencawang tu complicated. Dia bukannya macam yang kita belajar ni. Kita belajar ni yang ringkas lah. Kita belajar ni yang ringkas supaya kamu mudah faham. Kalau belajar benda yang complicated nanti susah pula nak faham kan. Peringkat asas ni kita belajar yang simple. Okey, cuk, transformer ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Mungkin you pernah dengar lah sebelum ni kan. You pernah belajar sebelum ni kan. Okey, jenis pertama kita panggil injak turun. Transformer injak turun. Kalau you belajar dalam bahasa Inggeris dia panggil step up, step down. Okey, di dalam bahasa Melayu dia ada injak turun dan injak naik. Okey, injak turun ni step down lah. Step down transformer. Injak naik ni step down, step up transformer. So, kalau you pernah dengar, pernah lah. Saya rasa pernah dengar benda ni. Okey, digunakan dalam peralatan elektrik kita. Itu sebab tu saya kata, sekarang pun kita sedang guna. Contohnya kan, sekarang ni saya tengah charge saya punya telefon. Kan? Saya tengah charge saya punya telefon. So, ada transformer dekat saya punya charger telefon tu. Dekat adapter tu dia ada transformer dalam tu. So kita tengah guna. Sekarang saya punya laptop tengah charge. Tengah charge. So dekat charger laptop saya pun ada transformer dalam tu. Okey, nampak? So sekarang ni saya seorang dah guna. You all pun mungkin ada sedang guna juga. Lepas tu ada yang mungkin adik-beradik kita tengah tengok TV. Kan? Ada abang kita tengah dengar radio ke. Kan? So masing-masing menggunakan transformer sekarang. Jadi nampak tak betapa besarnya penggunaan di dalam kehidupan kita kan? Okey. Jadi apa fungsi dia yang sebenarnya? Fungsi dia yang sebenarnya ialah dia mengubah voltan. Dia mengubah voltan. Yang kita panggil injak naik ataupun injak turun tu ialah berdasarkan kepada voltan dia. Sama ada voltan dia tu semakin naik ataupun voltan dia semakin turun. So itu kerja transformer. Kita tak mention dia punya arus. Kita tak mention arus dia. Kita tak nak ambil tahu. Kita ambil tahu sikit nanti. Okay? Yang besarnya kita cerita ialah voltan. Boleh sebab apa? Sebab kalau kita ambil benda ni banyak, arus ni banyak, nanti dia akan confuse. Sebab apa saya kata confuse? Sebab transformer injak turun ialah menurunkan voltan dia. Sebelum dia masuk ke dalam transformer, voltan dia besar. Bila dia lalu transformer, voltan dia jadi kecil. Sesuai lah dengan injak turun. Perkataan turun, step down. Tapi kalau kita ambil arus berlawanan. Kalau V besar, dia jadi V kecil. Kan, V kecil. Ini step down. Tapi arus pula, bila dia melalui transformer, dia jadi besar. Nampak tak kontra kat situ? Jadi ini adalah transformer injak turun. Sebab tu kita mention voltan. Kita tak mention arus sebab dia dah jadi kontra. Nampak arus semakin bertambah. Tapi transformer yang kita gunakan ialah transformer injak turun. Sebab tu kita tak mention arus. Kita mention voltan. Okey so you nampak kat situ. Okey, contoh gambar kat situ kita ada. Transformer injak turun dalam pengecas telefon bimbit yang kita guna, yang saya sedang guna sekarang. So ada transformer kat situ. Transformer injak naik dalam ketuhar gelombang mikro. Contoh dia kat sini. Okey, so dia tinggikan voltage, dia tinggikan voltan dalam microwave yang mak kita sedang masak tu. Daripada 240 yang dibekalkan oleh TMB, mungkin dinaikkan sampai berapa kali ganda. Mungkin dinaikkan sampai 500 ke. Nampak? Sampai berapa-berapa lah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan transformer injak naik. Okey tak? Boleh So, you nampaklah gambaran tu. Jadi, kita tak adalah guna saja satu peralatan elektrik tu. Kita tahu apa yang berlaku di dalamnya. Sebab apa? Sebab kita belajar. Okay? Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Okey. Dari segi struktur dia, dia macam ni lah. Di struktur dia macam ni. Saya harap you boleh nampak Okey, so ini struktur dia ataupun simbol dia. Simbol transformer ini simbol dia macam ni. Dia ada relung-gelung. Dia ada litar, dia panggil gegelung kat sini. You nampak yang lompat-lompat macam tu, itu dia panggil gegelung Yang dia dua gegelung lah.
Ada dua gegelung. Satu dia panggil gegelung primer. Yang kedua dipanggil gegelung sekunder. Macam mana kita nak bezakan? Okey, dengar baik-baik. Gegelung primer, dia akan bersambung dengan bekalan kuasa. Primer ni yang pertama. Kita bayangkan macam itulah pertama. Sekunder ni yang kedua. Yang selepas. Ini sebelum, ini selepas. Sekunder yang kedua. Boleh bayang tak? Okey, gegelung sekunder dia bersambung dengan load, dengan alat elektrik kita. Okey. Dia boleh bayang. Jadi kita ada dua benda yang berbeza di situ, gegelung primer dan gegelung sekunder. Saya ulang balik, gegelung primer yang bersambung dengan punca kuasa ataupun bekalan kuasa, gegelung sekunder dia akan bersambung dengan terminal. Di antara gegelung primer dengan gegelung sekunder, dia tidak bersambung secara fizikal. Maknanya tidak berlaku perpindahan arus elektrik di situ. Tidak berlaku perpindahan arus elektrik daripada gegelung primer, dia tak pergi ke gegelung sekunder sebab dia tidak bersambung secara sekunder. Habis tu macam mana dia menghasilkan arus kat sini? Bagaimana dia menghasilkan arus? Inilah dia menggunakan arus arohan yang kita dah belajar sebelum ni. Nampak? Dia macam dua section. Ini satu section, ini lagi satu section lain. Okay, so saya nak suruh you nampak gambaran tu jelas. Di sini satu section ni, section primer. Okey, yang ni section yang kedua, section sekunder. Dua section ni berpisah. Dia bukan bersambung. Tengok litar itu, litar dia kat sini je. Ini litar primer, ini litar sekunder, dia tak bersambung. Tetapi bagaimana litar sekunder ni boleh menghasilkan arus elektrik? Ia menghasilkan arus elektrik menggunakan arus arohan tadi. Mula-mula arus elektrik ni dia lalu dekat litar pertama ni, litar sekunder. Bila dia lalu dekat litar sekunder, dia akan mengaruhkan arus elektrik ke dalam litar sekunder. Maka litar sekunder ni seolah-olah macam yang kita belajar sebelum ni, iaitu arus arohan. Yang ini kita belajar yang awal-awal dulu. Kita bekalkan elektrik kat situ. Yang ini kita belajar yang terkini, yang baru-baru lepas ni. So, you boleh nampak tak kombinasi daripada apa yang kita belajar sebelum dengan yang kita belajar yang baru-baru ni. So, dia combinekan benda tu jadi transformer. Okey tak? So, saya nak suruh you nampak jelas struktur tu. Lepas tu, barulah kita boleh cerita lebih lanjut lagi bagaimana fungsi dia secara lebih detail. Okey, sambung lagi. Kita sambung kat sini. Sebelum tu kita kena perkenalan lah dengan beberapa perkara. Di sini ditunjuk. Kat sini pun boleh lah. Okay, nampak Yang pertama sekali, dia panggil gegelung primer, saya dah jelaskan tadi. Dan gegelung primer tu dia ada bilangan lilitan. Okey, nama gegelung primer yang warna merah ni, gegelung dia ada bilangan lilitan yang kita label sebagai NP. Okey, so ini adalah bilangan lilitan bagi primer, gegelung primer. Okey, lawan dia ialah bilangan lilitan bagi gegelung sekunder. Label dia NS. Okey, so senang nak ingat lah N tu merujuk kepada number of turns. Okey, bilangan lilitan. P ni adalah primer lah. Okey, so ni pun sama. S ni adalah sekunder. So kita ada dua jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lilit apa kalau kita tengok? Dia lilit apa? Dia melilit teras besi lembut berlamina. Dia melilit. Masing-masing lah. Masing-masing melilit. Dia masing-masing ni ada you jangan bayangkan ini bukan wire yang kita sebut naked wire bukan naked wire. Ini adalah wire yang berpenebat. Boleh bayang wire ni berpenebat. Walaupun kita lilit banyak-banyak, dia tidak bersentuhan di antara satu lilitan dengan lilitan yang lain. Maksudnya arus akan lalu dalam lilitan tersebut. Bukannya arus pergi shortcut gitu. Arus akan lalu setiap lilitan tu. Jadi kalau banyak kita lilit, maka arus banyak dah lalu dalam lilitan. Dia pusing. Kalau banyak lilitan. Dia tidak bersentuhan secara fizikal di antara satu lilitan dengan lilitan yang lain. Kalau ada 100 lilitan, you bayangkan kalau ada 100 lilitan, jadi arus tu akan berpusing sebanyak 100 kali. Nampak? Okay, kalau dekat sini ada 3 kali, 3 lilitan, so dia akan berpusing sebanyak 3 kali.
Yang biru ni pula sama juga. Ini adalah wire untuk uh, gegelung sekunder warna biru ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lilitan. Okay? Ada 5 lilitan. So dia akan berpusing sebanyak 5 kali. Okay So you boleh bayangkan situ. Dan voltan yang terhasil. Kita ambil yang input dulu Okay, voltan yang diberi ataupun yang disambung ataupun yang diberikan, okay, dia ada punca kuasa tu, dia kita panggil dia adalah voltan, dia panggil apa tu, input. Okay, dipanggil voltan input ataupun kita panggil primer, voltan primer, VP, voltan primer. Okay, yang bersambung yang ada pada gegelung primer. Yang ada pada gegelung sekunder pula dipanggil voltan sekunder lah. Jadi ada berapa banyak benda kat situ. Terms dia ada 5. Okay, terms dia ada 5. Yang pertama kita ada bilangan lilitan 1, 2. Kemudian kita ada voltan primer, voltan sekunder 3, 4. Nampak? Lepas tu kita ada teras besi lembut berlamina. Okey, saya jelaskan sikit kenapa teras besi lembut dan kenapa berlamina. Okey Kenapa kita guna teras besi lembut? Kenapa kita tak guna je teras besi? Teras besi keras. Kan? Kenapa pula ada berlamina? Ni ada fungsi dia. Okey, teras besi lembut, fungsi dia untuk memastikan dia punya teras besi ni, teras besi ni dia boleh jadi magnet. Dan dia boleh jadi bukan magnet. Maknanya dia tak menjadi magnet kekal. Okey, kenapa jadi macam tu? You tengok bila ada arus yang mengalir dalam wire warna merah ni, kan, dia akan menghasilkan medan elektrik. Ingat balik saya tunjuk dulu. So dia akan menghasilkan medan elektrik yang warna biru ni. Yang warna biru ni, medan elektrik di sekeliling gegelung tu. Okey, itu yang pertama kita belajar dulu. Bila ada arus melalui konduktor, di sekeliling konduktor itu akan menghasilkan medan elektrik. Okey, so apabila dia jadi medan elektrik, maka medan itu akan menjadikan teras besi lembut ni magnet. Dia menjadi magnet. Boleh bayang tak? Okey, dia menjadi magnet. Lepas tu, magnet yang dihasilkan itu pula akan mengaruhkan gegelung yang kedua, iaitu gegelung sekunder. Asalnya gegelung sekunder ni, warna biru ni, dia tidak ada elektrik. Tetapi oleh kerana teras besi lembut ni, dia boleh jadi magnet dan dia boleh jadi bukan magnet, maka dia akan menghasilkan arus aruhan di dalam wire yang warna biru ni. Ataupun kita sebut wire lilitan sekunder. Boleh nampak dari situ? Sebab itu kita perlunya teras besi lembut. Kalau kita guna teras besi keras, bila dia sudah jadi magnet, dia akan menjadi magnet yang kekal. You boleh bayang tak? Dia akan menjadi magnet yang kekal. Dia tidak ada fungsi jadi magnet, lepas tu hilang kesan magnet. Jadi magnet, hilang kesan magnet. Dia tidak ada fungsi tu. Sebab dia jadi magnet kekal. Kan? Kita tak nak fungsi tu. Kita tak nak fungsi yang jadi magnet kekal tu. Kita nak dia sekejap jadi, sekejap tak jadi. Sekejap jadi, sekejap jadi. Sebab kita nak perbezaan dari segi magnitude magnet flux tu. Maknanya kita nak sekejap dia banyak, sekejap dia sikit, sekejap dia banyak, sekejap sikit. Sebab apa? Sebab dalam magnet ni, dalam transformer ni, dia tidak ada pergerakan yang kita katakan memotong tu. Memotong flux tu tidak ada. Dari segi fizikalnya, tidak ada benda yang bergerak. Maka yang menghasilkan arus aruhan ni berdasarkan kepada dia punya magnitude flux tadi. Maknanya kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Dan kita belajar sebelum ni kan, keadaan itu juga akan menghasilkan arus aruhan. Sebab itulah benda yang kita belajar sebelum itu, you kena faham dulu. Kalau tidak, you kacau lah kat sini. Kalau you tak faham bagaimana arus aruhan tu terhasil, dekat sini akan jadi kacau, you tak boleh nampak. Bagaimana arus boleh terhasil dekat warna biru ni? Oh, rupa-rupanya ada kejadian itu. Kejadian dia banyak sikit tu. Okey, itu selesai untuk besi lembut. Besi lembut. Kenapa lembut? Sebab dia nak suruh dia jadi magnet dan dia jadi hilang magnet.
Jadi magnet, hilang magnet. Jadi magnet, hilang magnet. Okey, dia berubah-ubah. Okey. Yang kedua, dia berlamina. Nampak ni, dia berlamina. Apa maksud berlamina ni? Nampak tak? Dia macam slice. Dia macam keping-keping. Dia bukan solid seketul. Dia bukan solid seketul macam ni. Okey. Kalau solid seketul macam tu, gambaran dia macam ni. Ini seketul. Satu. Tapi kalau you tengok, dia ada slice. Dia ada kepingan-kepingan. Dia sebenarnya memang sekeping-sekeping yang telah disatukan. Setiap kepingan, dia dilapisi dengan setiap keping yang halus tu, setiap keping yang nipis tu, dia dilapisi oleh dipanggil bahan penebat, insulator. You boleh bayang tak? Setiap kepingan tu, dia ada lapisan insulator. Jadi kalau dia susun, katakanlah dia susun 20 keping. Dia susun 20 keping yang nipis-nipis. Setiap keping tu ada insulator, ada insulator, ada insulator. Jadi setiap keping itu dia tidak bersentuhan secara fizikal yang boleh mengalirkan arus elektrik. Boleh bayang tak? Kan? Okey, jadi kenapa nak buat macam tu? Sebab konsep induction kita tadi, konsep arus aruhan tadi, dia menghasilkan arus, kan? Dia menghasilkan arus aruhan, kan? Arus aruhan yang terhasil bukan hanya terhasil pada ni. Bukan hanya terhasil dalam konduktor ni. Ia juga terhasil di dalam teras besi lembut ni. Sebab dia masih lagi logam ataupun kita sebut konduktor. You boleh bayang jadi kita tak nak benda tu berlaku banyak. Dia hasilkan sikit tu okey lah. Kita tak boleh nak elak. Tapi kita nak elakkan dia daripada dia jadi banyak. Kita buat dia keping-keping nipis supaya dia boleh dipecah-pecahkan. Okey boleh. Itu dipanggil adalah kebocoran flux dan sebagainya lah. Nanti kita tengok lebih detail yang itu. Yang pertama, you kena faham dulu bagaimana prinsip itu. Okey, jadi struktur ni kita boleh bezakan. Transformer injak turun, dia menghasilkan VS dia lebih kecil daripada VP. Maksudnya, dia mempunyai VS ni lebih kecil daripada VP. Kalau VP 240 volt, tetapi VS dia mungkin 5 volt saja. Yang kita guna dekat kita punya charger telefon kita. Nampak? Charger telefon kita pakai rendah je, 5 volt je. Tapi dia dicucuk plug daripada TMB 240. Lepas tu ada transformer dalam kita punya charger tu, maka dia jadi turun, jadi 5. Itu dia panggil transformer injak turun, di mana bilangan lilitan dia berbeza lah. Bilangan lilitan primer lebih banyak. Primer lebih banyak daripada sekunder. Nampak? Dia selari kat situ. Dia selari. Maksudnya primer lebih tinggi, voltan lebih tinggi. Voltan primer lebih tinggi. Voltan sekunder rendah, bilangan lilitan sekunder rendah. Nampak Dia selari kat situ. Okey So berbeza ataupun sebaliknya pada transformer injak naik. Transformer injak naik pula, yang sekunder lebih tinggi. Okey, yang tadi primer lebih tinggi kan? Yang ini pula sekunder lebih tinggi daripada primer. Macam contoh yang inilah, contoh yang ini. Contoh yang ini adalah injak naik ini. Sebab apa? Bilangan lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Lepas tu voltage dia lebih besar. Kalau dia beri 240 cucuk dekat TMB 240, dia akan menghasilkan mungkin boleh sampai 500 watt, 500 volt. Jadi voltan sekunder lebih besar daripada voltan primer. Okay, so you boleh faham struktur tu untuk hari ini. Kalau ada masalah you boleh tanya. Ini yang saya cerita tadi. Okay, so yang berlaku, yang pertama dalam data primer, apa yang berlaku? So macam ada dua set, macam ada dua bahagian kan? Bahagian pertama kita panggil data primer, bahagian kedua kita ada data sekunder lah. Okay, ada soalan setakat ni? Kita ada masa lagi lebih kurang 6 minit. Ada soalan? Kalau tak ada soalan saya teruskan sikit lagi. Okay, bagus. Baik, seterusnya kita ada transformer unggul. Transformer unggul
Nama dia unggul. Unggul ni yang bagus. Ataupun disebut ideal. Ideal. Bukan idea. Idea ni buah fikiran. Idea. Ini ideal. Okay, ideal maksudnya unggul. Okay, apa itu transformer ideal ataupun unggul ni? Transformer unggul ni dia kata input dengan kuasa dia sama. Senang. Okay, dia punya keyword dia adalah kuasa sama. Sama tu apa? Kuasa input sama dengan kuasa output. Ni, kuasa input sama dengan kuasa output. Dia jadi, kita panggil transformer unggul. Dalam dunia ni, boleh dikatakan tidak ada transformer unggul. Biasanya kuasa input lebih besar. Kuasa output ni akan jadi rendah. Sebab berlaku banyak faktor-faktor yang akan mengurangkan kecekapan transformer. Kalau kita kata transformer tu unggul, dia mempunyai kecekapan dia 100%. Sebab itulah dia jadi kuasa sama. Okey, kuasa power datang P sama dengan I darab dengan V. Okey, P sama dengan I darab V. Kat situ. Okey, ada 5 minit lagi dia bagi tahu. Okay, kita letak kat sini. P sama dengan IV. Kalau primer, P primer ataupun P input sama dengan I input darab dengan V input. Primer lah. Okay, kalau output ataupun sekunder sama dengan I sekunder darab dengan V sekunder. Oleh kerana dia adalah unggul, maka kita kata P primer sama dengan P sekunder. Maka kita boleh samakan dia. P primer ialah I primer darab dengan V primer sama dengan I sekunder darab dengan P sekunder. So dia jadi macam ni. Ini untuk transformer yang unggul kita kata tadi. Tidak mengalami kehilangan tenaga. Kecekapannya 100%. Okey, so peratus kecekapan kita kira macam ni. Maknanya kuasa output kita bahagi dengan kuasa input, kita darab dengan 100%, kita dapat kira kuasa ataupun kita katakan kecekapan sesebuah transformer dalam unit peratus. Kalau transformer unggul, ingat, dia kecekapan dia 100%. Kalau dia tak 100%, kalau dia 99%, ini bukan transformer unggul. Ini transformer biasa. Transformer biasa nak dapat 99 ni pun sangat susah. Okay, normally dalam 60 hingga lebih kurang 80 ni pun dah bagus lah. Sangat bagus lah 80 ni. Maknanya kuasa output dia tak sama dengan kuasa input. Itu maksud dia.